Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba, aku redha Allah Tuhanku, wa bil islami dina, Islam cara hidupku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan aku redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab 206 permasalahan puasa karangan Al-Ustaz Muhadir Haji Jul. Kita sampai pada muka surat 101 bahagian ke-9. Bab ke-9, imsak, qada, fidyah dan kafarah. Ada 4 tajuk subtopik dalam bab ke-9 ni. Yang pertama, imsak. Bila sebut puasa kan, sebut puasa ada tajuk imsak. Dan imsak dalam puasa ada 2. Yang pertama, waktu imsak iaitu 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Yang tu imsak. Di sisi mazhab Syafi'i disunatkan berhenti makan ketika imsak. 1. Imsak yang kedua ialah menahan diri daripada makan dan minum walaupun puasa pada hari itu tidak dikira. Itu imsak yang kedua. Dalam bab ke-9, tajuk imsak ni itulah yang dimaksudkan, yang kedua tadi ni, iaitu menahan diri dari makan dan minum walaupun puasa orang itu batal pada hari itu. Yang ni tajuk imsak yang kedua ni dah banyak kita sebut dah dalam perbahasan yang lalu. Kita baca nombor 1. Masalah pertama bawah tajuk subtopik imsak. Orang yang tak berniat pada waktu malam bulan Ramadan wajib imsak. Ramadan dia tak berniat, bangun sahur pun tidak, subuh bangunlah, bangun mayang subuh, habis mayang pukul 6.40 tu baru teringat, habis wirid semua baru teringat, ya Allah, tak niat langsung. Macam mana dengan puasa dia? Dia dikira tidak berpuasa pada hari itu. 1. Yang kedua, dia wajib qada. Yang ketiga, dia wajib imsak pada hari itu. Apa maksud imsak? Ni lah ni. Iaitu dia tak boleh makan dan tak boleh minum daripada dia teringat waktu tu 6.45 tu, memang dia tak boleh makan, tak boleh minum, sama macam orang yang berpuasa yang lain, sampailah orang ni buka puasa habis. Subtopik yang kedua, qada puasa. Qada pula. Kita tengok bismillah. Qada dan fidyah kerana menunda-nunda. Wajib qada dan fidyah bagi orang yang menunda-nunda untuk mengqadakan puasanya sehingga datang Ramadan yang berikutnya. Sedangkan dia boleh mengqadakannya ni, mengqadakan apa? Mengqadakan puasa yang telah dia tinggal sebelum datang Ramadan berikutnya. Okey. Bismillah. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekali lagi wajib qada dan fidyah bagi orang yang menunda-nunda untuk mengqadakan puasanya. Macam ni. Satu orang dia tinggal puasa tahun lepas.
Tahun lepas kita kata 2000, saya tak mau guna 1400 tu takut orang kita tak biasa. Kita kata, nak bagi mudah faham, tahun lepas puasa 2019 punya puasa. Tahun ni puasa 2020 tak sampai lagi. Hamba Allah ni dia tinggal puasa Ramadan tahun lepas. Puasa 2019. Berapa hari? 3 hari contohnya. 3 hari. Bila dia tinggal puasa 2019 tahun lepas 3 hari, dia wajib qada. Kena fidyah tak? Tak kena fidyah. Sebab apa? Sebab tak masuk lagi Ramadan tahun ni. Tak masuk ini. Ini hari Ahad. Jumaat ni puasa. 2020 punya Ramadan. 1441 kan? 1441. 2020 tahun 2020. Kan? Siapa-siapa yang tinggal puasa tahun lepas sampai tahun ni, sampai hari ini Ahad, ni hari ini Ahad, dia tak puasa, tak bayar lagi, apa yang dia wajib buat? Dia wajib qada. Fidyah tak kena lagi. Sebab apa tak kena lagi bayar fidyah? Sebab tak langgar lagi Ramadan hak satu lagi. Nah, kecualilah satu orang tu bila dah masuk Ramadan dia tak bayar lagi hak tahun lepas, maka yang tu kena fidyah. Yang tu kena fidyah. Nah, apa dia sat kita tengok. Itulah yang qada dengan fidyah ayat atas tadi ni. Nah, kemudian nombor 2, masalah kedua. Sunat mengqada puasa dengan segera. Ini contoh lain pula. Satu orang tinggal puasa Ramadan tahun lepas. Akhir Ramadan bulan berapa, Rahmat? Tahun lepas bulan berapa Ramadan? Tahun ni Ramadan bulan 4. Tahun lepas Ramadan bulan 5. Okey, Ramadan bulan 5. Satu orang ni dia tinggal puasa Ramadan. Wajib tak qada? Wajib qada. Berapa hari dia tinggal? 5 hari. Satu orang dia tinggal puasa Ramadan tahun lepas 2019 5 hari. Wajib tak qada? Wajib qada. Ada berapa masa dia boleh qada? Berapa lama dia boleh qada? Daripada bulan 5 tu habis Ramadan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ada 11 bulan lebih kurang. Sepanjang 11 bulan tu dia boleh qada. Sunat dia segerakan. Sunat dia segerakan. Okey. Ramadan bulan 5 dia puasa lambat. Contohnya bulan 9 lambat tu 3 bulan. Berdosa tak? Tak berdosa. Bulan 9 kan. Bulan 8, bulan 10. Okey. Cuma sunat dia qada dengan segera. Untuk puasa yang ditinggalkan kerana keuzuran seperti haid, nifas. Orang yang haid, nifas, orang perempuan, dia haram berpuasa. Wajib tak ganti? Wajib. Kan? Wajib ganti. Okey. Haid, nifas, sakit. Orang yang tinggal puasa sebab sakit, pengsan, musafir, terlupa niat, wanita hamil atau lain-lain, semua yang saya sebut ni tak berdosa. Mereka yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan keuzuran seperti haid, uzur syar'i, nifas, sakit, itu uzur kesihatan, pengsan, musafir, terlupa niat, apa semua tu tak berdosa. Wajib tak qada? Wajib. Mereka semua ni sunat mengqadakannya. Tu puasa yang ditinggalkan dengan segera supaya tidak ada lagi tanggungannya. Jika dilambat-lambatkan tidaklah berdosa, cuma menyalahi apa yang aula. Maksudnya macam saya sebut tak sah, puasa Ramadan tahun lepas bulan 5, bulan 10 baru dia bayar, bulan 10. Berdosa tak? Tidak berdosa. Yang tu nah. Melambat-lambatkan sekadar itu. Takat tu ada banyak bulan lagi tu, bulan 10, habis tu ada banyak bulan lagi, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Yang tu tak berdosa.
Jika masa telah terlalu suntuk, umpamanya hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk datang Ramadan seterusnya, maka ketika itu, macam hari ni ni Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, ada 4 hari lagi. Dia ada lagi, dia tinggal puasa tahun lepas 3 hari. Orang yang macam ni, apa jadi kat dia? Kita tengok soalan betul-betul kena kat orang yang tersebut. Ketika itu tu apa? Ni zaraf zaman ni. Ketika itu tu zaraf ni kembali kepada hak waktu yang tinggal masa singkat tu. Dan dia tak bayar lagi puasa tahun lepas. Hendaklah dia segera mengqadakannya dan tidak boleh bertangguh-tangguh lagi. Jika masih bertangguh-tangguh juga sehingga Ramadan telah datang dan tidak cukup hari untuk mengqadakan puasanya, maka dia dianggap telah berdosa. Ini berdosa, kan? Sampai tak cukup waktu, itu dia berdosa. Puasa-puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Hak tak sah, orang-orang yang tinggal dengan uzur, haid, musafir, pingsan, uzur. Puasa ni yang kedua ni yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, hendaklah diqadakan dengan segera, tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Siapa yang sengaja tinggalkan puasa Ramadan tahun lepas tanpa ada uzur, saja-saja sihat, tak saja-saja malas puasa, terliuk, dia driver bas, tengok kawan-kawan beli nasi, beli nasi pukul 11.30, nasi campur jual dah, tapi pintu belakang lah. Jadi saya pesan kepada toke-toke yang buka kedai, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kita jual nasi pukul 11 orang pergi beli dah. Beli kat siapa? Dan memang kita tahu depa ni memang makan kat depa. Waktu tu haram, semua dosa besar yang depa ni buat, 80 orang yang beli kat kita hari tu melakukan dosa besar. Toke tu tanggung 80 dosa besar. Hak toke tu. Hak mai beli tu dia seorang dia tanggung satu dosa besar. Hak jual tu kalau 160 orang 160 dosa besar. Hati-hati. Hati-hati, sangat banyak. Sebahagian orang kita tak kira kedai Melayu dah, kedai bukan Islam dia pergi makan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang ni walaupun PKP, kedai-kedai makan buka ni kan, cuma tak boleh makan di situlah. Take away kan, makan balik bungkus kan. Hak ni Ramadan pun nanti wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Saya bagi tadi contoh, contoh yang pemandu tadi ni kan, contoh. Siapa yang tinggal puasa Ramadan sengaja, tak ada sebab, tak ada keuzuran, maka wajib segera qada. Dah. Masalah ketiga. Wanita-wanita haid dan nifas. Ijma' mengatakan perempuan yang haid dan nifas tak boleh berpuasa dan wajib ke atas mereka untuk mengqadakannya. Yang ni dah ulang banyak kali. Masalah keempat, salah waktu bersahur, berniat dan buka puasa. Salah waktu bersahur, apa nak buat? Dia bangun, jaga-jaga kalut. Ada ke tak lagi waktu bersahur ni? Tak tengok dah jam, rasa macam kalut, rasa macam terlepas. Rasa macam ada lagi waktu. Dia rasa macam ada lagi, sorry. Dia pun kalut-kalut kopi dapur apa semua, masak, panggil anak makan. Anak-anak apa makan. Habis makan, masuk bilik, tengok handphone, 6.23. Contoh, 6.23 pagi. Dah subuh dah setengah jam dah subuh kan. Salah waktu bersahur. Sama juga buka puasa. Buka puasa awal. Tersilap buka puasa awal ataupun tersilap sahur lambat, lebih waktu. Apa nak buat? Wajib qada puasa bagi orang yang berniat selepas fajar sadiq. Satu niat, salah niat. Yang kedua, terlewat sahur. Yang ketiga, terawal buka puasa. Ada 3 keadaan. Niat, siapa yang niat tersalah niat selepas subuh, satu.
Yang kedua, terlewat sahur selepas subuh. Yang ketiga, mereka yang buka puasa awal sebelum maghrib. 3 orang ni, apa nak buat? Wajib qada puasa bagi orang yang berniat selepas fajar shadiq. Fajar shadiq ni subuh. 1. Dan orang yang makan selepas fajar shadiq kerana beranggapan masih ada malam. Yang ni yang sahur lambat lah ni. Sahur lambat, tersilap. Buka tingkap, cerah. Buka tingkap, Allahu Akbar, cerah dah. Payahlah nak jadi macam tu kan. Lalunya kita ni ada jam lah. Contohlah rumah tu jam 1 saja. Jam 1 je contoh. Saya teringat dulu, kecil-kecil dulu jam memang dalam rumah 1 saja. Handphone tak ada. Jam tangan tak ada. Subhanallah, subhanallah. Handphone tak ada. Ni saya ingat 30 tahun yang lalu kan. Handphone tak ada. Jam tangan tak ada. Ayah tak pakai jam tangan, mak tak pakai jam tangan. Jam tangan tak ada. Handphone tak ada. Jam rumah 1 ya. Tuan-tuan, jam tu 1 saja, tiba-tiba hari tu berhenti. Berhenti pula 4.45. Contoh 4.45. Berhenti. Padahal dah 6.30 contoh. Kan? Jadi bangun-bangun tengok jam tu 4.45. Masak, panggil makan. Kan? Sedang-sedang rupanya sudah dah lebih subuh. Depa yang tersalah makan, tersalah niat, tersalah buka puasa, 3 ni, 3 kumpulan ni wajib qada. Okey, dah selesai. Masalah kelima, tidak wajib fidyah dan qada. Tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib qada. Kepada orang gila yang bukan sengaja untuk gila kerana tidak ada taklif, yang bukan sengaja. Fidyah tak wajib, qada tak wajib. Orang yang gila, bukan sengaja digila kan. Orang gila kan batal puasa walaupun dia gila 1 minit. Gila, totally gila. Bukan pening tau, gila. Pening tak batal puasa. Gila, walaupun 1 minit gila. Gila sungguh kan. Maka batal puasa dia hari itu. Dia tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Sebab dia tidak mukallaf. Masalah ke-6, sembuh setelah sakit. Orang yang tidak boleh berpuasa kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kawan ni sakit tak ada harapan sembuh. Dan telah membayar fidyah. Tidak wajib menunaikan qada puasa walaupun sakitnya telah sembuh. Dia tak wajib qada puasa. Dia tak ada harapan untuk sembuh. 20 hari Ramadan terlepas tak puasa. Sakit 20 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. 20 hari tak puasa tahun lepas disebabkan sakit yang tak ada harapan sembuh. Habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, apa semua sembuh pula penyakit dia bulan Zulhijjah. Subhanallah, maha suci dan maha kasih Allah SWT, sembuh sakit. Fidyah bayar dah. Qada kena qada dah. Tidak wajib menunaikan qada walaupun sakitnya telah sembuh. Selesai. Masalah ke-7, tak wajib qada puasa sunat. Yang ni kebanyakan orang tahulah. Siapa yang puasa sunat, kemudian dia puasa, ni bukan Ramadan lah, bukan Ramadan, dia puasa sunat, lepas tu batal. Puasa sunat ada saja, bukan batal, dia saja makan. Tak jadi hari ni, masak sedap pula dah. Contohnya begitu. Maka nak kena qada tak puasa sunat tersebut. Mazhab Syafi'i tak wajib qada puasa sunat yang dibatalkan. Sengaja ataupun tak sengaja, maka tak wajib qada puasa sunat yang dibatalkan. Qasad 106, masalah ke-8. Qada untuk orang yang telah meninggal dunia. Orang meninggal dunia, kita nak qada untuk dia boleh tak? Menurut Imam Syafi'i, jika seseorang mempunyai qada puasa dan tidak mengqadanya sehinggalah dia meninggal dunia,
sedangkan dia berupaya untuk mengqadakannya semasa hidupnya tetapi dia tidak melakukannya. Dia ni orang hak mati tadi ni lah. Tak dan qada habis puasa dia. Saja ataupun tak sengaja, sengaja ataupun tak sengaja, maka harus ahli warisnya untuk memilih sama ada mengeluarkan fidyah, iaitu 1 mud beras untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan, hak si mati ditinggalkan, ataupun berpuasa untuknya, untuk si mati. Pendapat ini diterjemahkan oleh Imam Nawawi. Mana-mana ahli keluarga kita yang tinggal puasa Ramadan, kemudian mati, tak sempat, maka ni disebut, saya silap, ni disebut sedangkan dia berupaya untuk mengqadakannya. Itu syarat tu. Syarat tu kena highlight. Dia ni memang mampu tapi dia sengaja tak qada. Maka waris boleh pilih 2. Sama ada untuk berpuasa, saja aku puasa Ramadan, puasa qada Ramadan untuk ayahku, kerana Allah Ta'ala, untuk ibu aku, kerana Allah Ta'ala, untuk kakakku, jadi boleh. Sama ada nak ganti puasa-puasa hak dia tinggal tu, kita puasa kan, memang taubat dah lah, Allahu Akbar. Dia pun tak puasa sunat, nak ganti orang. Tapi sebahagian orang Masya Allah rajin dia puasa, Ada mai soalan kat saya, apa nama ni, dia ganti puasa suami dia kot, berpuluh-puluh hari tu, tu isteri solehah tu, suami dia meninggal tak silap saya kan, 22 hari, tak sempat lagi 8 je. Dia boleh pilih nak puasa, contohnya separuh nak ganti dengan puasa, lagi separuh nak bayar fidyah. Boleh tak? Boleh. Ayah dia tinggal puasa 10 hari. Dia nak ganti 5 hari dan dia nak bayar fidyah 5 mud. 5 mud, 1 hari 1 mud. Boleh? Mud 9. Qada puasa oleh orang lain. Siapa yang boleh ganti puasa orang lain? Siapa yang boleh ganti ni? Puasa orang yang telah meninggal dunia boleh diqadakan oleh orang lain yang masih ada hubungan kekeluargaan. Boleh. Siapa yang ada hubungan kekeluargaan boleh. Atau tidak, yang ada hubungan kekeluargaan ataupun tak ada hubungan kekeluargaan, asalkan diizinkan oleh si mati sebelumnya. Sebelumnya tu sebelum dia matilah. Atau oleh keluarga si mati, ataupun pihak kat keluarga si mati. Kan? Ni dengar kata dulu tinggal puasa banyak, ada 70 hari lagi, saya nak ambil 5 hari boleh tak nak tolong puasa kat dia? Jiran, tak ada keluarga, tak ada hubungan kekeluargaan pun. Jiran pi minta izin. Boleh tak? Boleh. Apabila qada itu telah dilakukan oleh mereka ni, mereka yang nak gantilah puasa tadi ni dengan berpuasa, ia tidak boleh dikerjakan lagi oleh anak-anak si mati. Jadi anak-anak lah yang paling aula. Siapa yang ada mak ayah kan, yang mak ayah dia dulu meninggalkan puasa kan, maka gantilah puasa. Dia sendiri ganti dengan berpuasa. Yang tu terbaik insya-Allah. Nombor 10, menggantikan puasa orang yang masih hidup. Menggantikan puasa orang yang masih hidup. Ijma' mengatakan tak boleh ganti puasa orang yang masih hidup. Tak boleh. Macam mana? Orang tu tinggal puasa dan dia masih hidup. Kita ni, hak anak ni nak ganti puasa. Sedangkan ayah kita masih hidup. Tak boleh. Mesti dia telah meninggal dunia. Suami mengqadakan puasa isteri. Boleh tak? Tidak boleh, tidak sah jika suami mengqadakan puasa Ramadan isterinya yang masih hidup. Kerana puasa termasuk ibadah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Maksudnya yang hidup tak boleh lagi lah. Kan? Sekiranya orang yang tinggalkan puasa tu masih hidup. Isteri dia tinggal puasa sebab menyusu anak. Kan? Khawatir kepada anak, maka tinggal puasa. Bila isteri dia
tinggal puasa kerana khawatir kepada susu tak ada kepada bayi tadi ni, hak suami pun kata tak apalah, lepas ni saya ganti. Tak boleh. Sebab isteri masih hidup. Tidak ingat jumlah hari qada. Mengikut pendapat mu'tamad, wajib mengqada puasa melebihi jumlah puasa yang yakin ditinggalkan dahulu. Dia lebihkan hari. Kalau tak ingat, dia lebihkan hari. Tak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan. Macam mana pula? La ni umur 47. Start kahwin tak tinggal puasa. Alhamdulillah. Banyak orang barakah perkahwinan. Makin elok. Ada orang kahwin pun tak berubah sampai akhir hayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tuan-tuan, banyak yang saya tengok, alhamdulillah, selepas berkahwin, lelaki atau perempuan makin lama berubah sikit-sikit. Subhanallah, no? Barakah perkahwinan. Dia umur 47. Dulu ni duk tinggal puasa lah. Dia ingat umur belah-belah ni 18, 16 waktu duk angkat tayar, makan tepi sungai apa semua ni kan. Tapi apa hari tak ingat. Orang yang tidak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan, dia hendaklah mengiranya sejak dia meninggalkannya sejak baligh. Maka dia kena kira sejak dia baligh. Baligh umur apa? Dia kata baligh, ingat lagi. Dia kata waktu tu tingkatan 2. 14. Start pada situ. Start pada situ okey. No? Kalau orang tu dia kata contoh dia kata tak ingat langsung tak ingat sebab tak semayang lah sampai umur 20 tak semayang, balik ke keluar apa ke tak pernah ambil tahu. Macam mana? Umur 11 ke dia balik, umur 10 ke, umur 19 teruk sangat. Kan, umur 12 ke 13 ke, umur apa dia kata tak ingat langsung, tak pernah ambil tahu semayang dak, puasa dak. Maka bila orang yang tak tahu tak ingat ni, dia kena ambil umur 15. Kerana di sisi mazhab Syafi'i, seseorang yang tak keluar mani, orang lelaki yang tak keluar air mani daripada umur 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai umur 15 tak keluar air mani, maka 15 tu dia dikira baligh walaupun tak keluar mani. Sebab tu nak sabit baligh, kalau orang lelaki-lelaki sama ada keluar air mani, tapi kalau tak keluar air mani cukup umur 15 tahun qamariyah, bukan syamsiah, 15 tahun qamariyah. No, lebih kurang 14 tahun berapa bulan 14 tahun berapa bulan? 3 bulan ke 14 tahun, kena kira balik lah kan. 14 tahun 7 bulan macam tu lah, lebih kurang. No, ikut qamariyah. Qada dahulu baru bayar fidyah. Boleh tak? Orang yang dikenakan qada dan fidyah. Masalah. Siapa-siapa yang wajib ke atas dia qada dan fidyah, apa dia nak buat dulu? Mana yang dia nak buat dulu? Nah, ada orang hanya wajib qada, ada orang hanya wajib fidyah, ada orang wajib qada dan fidyah, ada orang qada tak payah, fidyah tak payah. 4 jenis. Tuan-tuan tengok balik kuliah kita yang lalu, cari balik 4 orang ni. Ada orang hanya wajib qada, ada orang hanya wajib fidyah, ada orang tak wajib qada dan fidyah, ada orang wajib qada dan fidyah. Masalah nombor 14 punya masalah. Satu orang ni wajib qada dan fidyah. Mana dahulu dia nak buat? Orang yang dikenakan qada dan fidyah, dia boleh mendahulukan qada dahulu, kemudian membayar fidyah berdasarkan zahir hadis riwayat Abu Hurairah. Qada dulu pun boleh. Batal puasa ketika berpuasa qada. Satu orang ni dia puasa qada. Bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan? Cuba jawab enggak? Ni tak ada siapa dalam masjid ni kan. Dia batal puasa ketika berpuasa qada. Bulan Ramadan ke bukan Ramadan? Jawapan dia bukan Ramadan lah, sebab puasa qada. Mana ada orang puasa qada dalam bulan Ramadan? Tak sah. Puasa qada itu tidak sah dalam bulan Ramadan. Nah. Okey, tak ada apa yang tu. Cuma dia musannif nak bagi tahu, pengarang nak bagi tahu, orang yang waktu dia qada puasa kemudian batal. Dia qada puasa kemudian batal.
Apa nak jadi dengan puasa dia? Orang yang terbatal puasanya ketika berpuasa qada tidak wajib imsak. Wajib dah imsak menahan diri? Tak wajib imsak. Contoh macam ni. Puasa bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, puasa bulan Ramadan, habis Ramadan. Bulan Syawal, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dia pun qada puasa bulan Muharram. Qada puasa dia ada tinggal puasa Ramadan, dia pun qada. Waktu tengah qada itu, tengah qada tu tiba-tiba terbatal puasa dia. Kan? Terbatal puasa dia. Terbatal puasa dia nak kena imsak ke tak kena imsak? Jawapan dia tak kena imsak. Dia tak sama macam hukum puasa Ramadan. Terbatal, makan terus ya. 2 pinggan terus ke, 3 ke, tak kisahlah. Okey dah. Kemudian menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat. Apa hukumnya? Dia nak puasa qada Ramadan bulan Syawal. Boleh tak? Boleh. Bulan Syawal. Dia nak gabung dengan puasa 6 Syawal, puasa sunat 6 Syawal. Qada Ramadan dengan sunat Syawal. Boleh tak? Ada 2 pendapat. Mengikut ulama mutaakhirin dan Imam Ibn Hajar, boleh menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat seperti puasa sunat 6 Syawal dan kedua-duanya mendapat pahala. Yang ni mazhab Syafi'i. Tuan-tuan ambil hukum fiqh daripada ustaz-ustaz yang ada mazhab. Jangan ambil dekat kumpulan yang tak ada mazhab, tu celaru. Mereka kumpulan yang menyimpang daripada ajaran yang sebenar, sunnah salafus salih yang sebenar. Ikut yang ada mazhab. Sekejap lagi ambil yang tak ada mazhab, kan, dia payah, dia jadi tak ada puasa 6. Kita nak tanya soalan nak gabung macam mana? Dia bagi jawapan dulu, puasa 6 tak ada, Syawal tak ada. Pening kan. Celaru lagi umat. Sudahlah umat banyak yang kekurangan ilmu, kan. Dijawab pula dengan jawapan-jawapan yang keluar daripada panduan mazhab yang tersusun ini. Mengikut ulama mutaakhirin dan Imam Ibn Hajar, boleh menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat. Boleh. Dan kedua-duanya mendapat pahala. Ini pendapat pertama. Menurut sebahagian pendapat, cukup berniat puasa qada sahaja, ketika berniat pahala puasa sunat juga akan dapat. Macam satu orang masuk dalam masjid, dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, azan zuhur baru habis dikumandangkan. Dia nak solat sunat tahiyatul masjid ke nak main sunat zuhur? Maka kata para ulama, sembahyang sunat zuhur dapat sekali pahala tahiyatul masjid. Jadi begitulah yang disebutkan oleh para ulama. Dia niat qada saja, pahala puasa sunat juga akan dapat. Ini pendapat pertama. Tapi ada juga pendapat yang kedua, itu pendapat juga daripada imam yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Nawawi dalam Majmu', dan Imam Al-Asnawi ataupun Al-Isnawi berkata tidak sah jika berniat puasa fardu sekali dengan puasa sunat. Jadi boleh untuk mengambil mana-mana fatwa. Gabung puasa qada dengan puasa kafarah. Puasa qada ni puasa apa? Qada ialah puasa qada lah, dia tinggal puasa Ramadan. Habis Ramadan dia nak qada. Dan dia juga ada puasa kafarah. Boleh tak nak gabung? Puasa qada apa hukumnya? Wajib. Puasa kafarah wajib. Boleh nak gabung dua wajib ni? Hukumnya tidak boleh, dan kedua-duanya jika digabungkan tidak sah kerana kedua-duanya termasuk ibadah yang fardu. Nombor 18, orang murtad. Orang murtad wajib tak qada puasa? Orang murtad wajib qada puasa, tetapi tidak wajib bagi orang yang kafir yang masuk Islam untuk mengqadakan puasa. Dia ada dua, satu murtad, satu kafir. Siapa-siapa yang murtad, wal-iyadhu billah, contohnya dia murtad, lepas tu orang pun pergi ziarah apa semua, bagi nasihat, apa panggil ustaz-ustaz mai bincang apa semua, 18 hari tak puasa Ramadan. Wajib tak qada 18 hari? Wajib puasa. Wajib qada. Kalau orang baru masuk Islam, umur 51 masuk Islam, wajib qada tak puasa daripada umur 15? Tak wajib qada kalau baru masuk Islam.
tengok tajuk yang seterusnya, iaitulah tajuk fidyah. Fidyah ni orang yang tak qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang seterusnya, kena fidyah. Nah, contoh Ramadan 2019 dia ada tinggal puasa 5 hari. Sampailah masuk Ramadan 2020, masuk dah Ramadan, hak tahun lepas tak qada lagi, kena fidyah. Itulah fidyah. Mengikut jumhur ulama, fidyah boleh dibuat sebelum melakukan qada puasa atau ketika melakukan qada puasa atau selepasnya, tak kisah. Nah, fidyah ni dia boleh bayar sebelum qada, ketika qada, selepas qada. Boleh? Nah, fidyah, bayar fidyah. Fidyah walaupun tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu yang dia akan dikenakan fidyah jika tidak sempat mengqadakan puasanya sehingga masuk Ramadan yang seterusnya, tetap wajib membayar fidyah jika dia tahu bahawa mengakhirkan qada itu hukumnya haram. Tetap wajib bayar fidyah. Orang yang tak tahu kata oh kalau terlanggar tahun baru, bukan, kalau masuk Ramadan satu lagi dalam keadaan dia tak bayar lagi hak tahun lepas punya puasa, dia tak tahu kata kena fidyah tak tahu pun wajib juga bayar fidyah. Walaupun dia tak tahu, wajib bayar fidyah. Selesai. Masalah kedua. 3. Cara bayar fidyah. Orang yang tak boleh berpuasa kerana terlalu tua atau sakit kuat, sakit teruk lah, boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tak berdosa untuk tak puasa. Terlalu tua, tak larat lah, terlalu tua. Ataupun sakit kuat, muda lagi, baru 70 lah, baru 24 umur, tapi sakit teruk. Boleh untuk tak puasa dan membayar fidyah. Ini antara antara sebab kenapa seseorang itu membayar fidyah. Fidyah bukan sahaja orang yang tidak membayar puasa tahun lepas sehingga masuk puasa tahun ni dah. Bukan sahaja yang tu fidyah. Fidyah juga berlaku apabila satu orang tu sakit teruk, muda lagi sakit teruk, baru 39, baru 44, tapi sakit teruk. Dia tak wajib qada puasa dan dia boleh bayar fidyah. Boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah sekaligus seluruh fidyah pada awal Ramadan. Fidyah tersebut hendaklah dikeluarkan setiap hari. Contoh macam ni. Orang ni dia terlalu tua. 86 dah umur. 86 tu kira terlalu tua dah tu. Lemah sangat dah badan dia. Masuk satu Ramadan tak puasa, terlalu tua. Dia kata, Ustaz, saya memang daripada 3 tahun dah 3 tahun dah Ustaz, tak puasa Ramadan, tak boleh ketak-ketak badan, memang saya pitam lah, apalah. Ataupun dia terlalu tua tadi kan, dia kata 3 tahun dah Ustaz, memang tak puasa pun Ramadan, saya nak bayar terus lah. Alang-alang ni baru satu Ramadan, 3 tahun lepas pun memang saya tak boleh puasa, saya nak bayar terus ni, hak Ramadan tahun ni saya nak bayar terus puasa 30 Ramadan, saya nak bawa keluar terus 30 cupak berah, 30 mud bayar hari pertama Ramadan. Boleh tak? Tak boleh. Paling awal dia boleh buat sehari dia tinggal bayar sehari, sehari dia tinggal bayar sehari, sehari dia tinggal bayar sehari. Ataupun dia tinggal daripada hari awal, dia nak bayar 30 Ramadan nanti, pun boleh juga. Cukup 30 Ramadan baru dia nak bayar 30 cupak, 30 mud. Boleh tak? Boleh. Boleh, no? Ataupun paling awal dia boleh buat sehari. Nombor 4, membayar fidyah dengan duit. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah tak boleh. Boleh menurut ulama Hanafiyah. Di Malaysia, para ulama kita, bila sebut Malaysia ni ulama Syafi'i lah. Para ulama kita, semua mufti di Malaysia, kecuali satu saja, semua mufti-mufti lain yang ada mazhab di Malaysia ni, alhamdulillah mereka berfatwa sejak beberapa tahun yang lalu bahawa boleh fidyah
dengan duit taklid kepada mazhab Hanafi. Ikut panduan para ulama. Bila ulama kata okey, buat, okey, kita yang orang awam ni, yang muqallid ni, okey, ikut pendapat ulama-ulama yang berpandukan mazhab ini supaya lebih tersusun, tidak mengelirukan ummah dan masalah tu nampak sistematik. Sistematik. Fidyah terhadap orang yang mempunyai qada puasa. Jika seseorang dikenakan fidyah kerana tidak sempat mengqadakan puasanya sehingga datang Ramadan berikutnya, fidyah akan bertambah mengikut pendapat yang asah. Fidyah berganda. Macam mana fidyah ni? Fidyah ni dia berganda ke tidak berganda? Dulu orang sebut fidyah ni berganda. Okey. Sebelum saya terlupa, pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i sebut fidyah itu berganda. Tetapi ada pendapat juga bukan yang lemah dalam mazhab Asy-Syafi'iyah bahawa fidyah itu tidak berganda. Cuma yang diguna pakai oleh para mufti di Malaysia ini, bahkan di kebanyakan dunia Islam yang bermazhab Syafi'i, fidyah itu berganda. Kebanyakan ulama-ulama Syafi'i di Mesir, di Syria, di Yaman, ni tempat-tempat yang Syafi'iyah ni kan, di Malaysia, fidyah itu berganda. Siapa tak mampu, saya sebutkan, kalau siapa yang tak mampu boleh pakai mazhab yang pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'iyah itu, iaitu fidyah itu tidak berganda. Okey, yang ni masalah yang kelima ini, fidyah apa ni? Fidyah ini adalah fidyah orang yang tinggal puasa tahun lepas, puasa 2019 sampai tahun ni masuk dah puasa 2020, dah masuk dah, dia tak ganti lagi puasa tahun lepas, itu diwajibkan fidyah. Contoh macam ni. Hamba Allah ni tinggal puasa tahun lepas 5 hari. 5 hari. Kemudian 2020 kita buat contoh, masuk dah Ramadan 2020, dia tak bayang lagi. Dia tak qada lagi, bukan bayang. Dia tak qada lagi puasa 5 hari yang dia tinggal pada tahun lepas. Maka dia wajib ke atas orang ini, hamba Allah yang tak sempat bayang puasa Ramadan tahun lepas 5 hari, tahun ni dah masuk Ramadan, dia tak sempat bayang qada puasa tahun lepas, maka wajib ke atas dia dua benda. Yang pertama qada, yang kedua fidyah. Yang pertama qada memang semua orang tahulah wajib qada. Disebabkan dah masuk pula Ramadan tahun ni, dia tak bayang lagi, maka dia wajib fidyah. 5 hari, apa dia fidyah dia? Sehari satu cupak. Sehari satu cupak. Satu cupak lebih kurang di Kedah RM1.75 kan, RM1.75. Kita katalah RM2. Secupak RM2 dia bayar. Jadi dia perlu bayar disebabkan dia tinggal puasa 5 hari tahun lepas dan dia tak bayar lagi tahun ni, dah masuk Ramadan yang seterusnya, maka dia kena bayar 5 cupak dan qada 5 hari. Qada 5 hari itu biasa kan, disebabkan terlanggar dah Ramadan baru, maka dia kena bayar 5 cupak beras 5 hari. Okey, itu 5 cupak beras kan. Macam mana pula yang mereka kata berganda tu? Seandainya dia tinggal puasa 2019, Ramadan 2020, hak 5 hari tadi dia tak bayar lagi. Masuk Ramadan 2021, hak 5 hari dia tinggal 2019 punya Ramadan tu, dia tetap tak bayar. 2 kali lah bertemu Ramadan. Bila 2 kali bertemu Ramadan, fidyah dia bukan lagi 5 cupak, fidyah dia sudah kali dengan 2. Berapa cupak? 10 cupak. Fidyah dia jadi 10 cupak. Macam itulah cara nak kira fidyah hak berganda tadi ni. Masih lagi orang yang sama. Tuan-tuan dengar elok-elok. Ibu-ibu, ayah-ayah semua dengar kan. Orang tadi juga dia tinggal puasa 5 hari 2019. Masuk 2020 dia tak qada.
masuk 20-21 punya Ramadan pun dia tak qada lagi, maka fidyah dia berganda 5 cupak kali 2. 5 cupak kali 2 kan. Lepas tu ustaz, puasa hak 20-20 tu dia puasa ke orang tu? Tanya dia. Hak 20-20 tu dia puasa tak Ramadan tu? Penuh tak puasa dia? Kan? Kak, seandainya puasa dia hak 20-20. Ni hak orang tadi ni, hak tinggal 5 hari 2019 tadi ni. Masuk 20-20, dia tak bayar lagi hak 5 hari. Hak 5 hari dia tinggal 2019. Tapi hak puasa 20-20 dia puasa habis tak? Puasa habis. Dia puasa penuh. Kan? Habis puasa 20-20, masuk puasa Ramadan 2021, hak Ramadan hak 5 hari 2019 tak bayar lagi. Dia lupa qada. Masuk Ramadan 2021, maka fidyah dia sudah kali 2. Kan? Sebab sudah lalu 2 Ramadan. Sudah lalu 2 Ramadan. Dia macam tu je. Lalu 2 Ramadan, fidyah tu asalnya 5 hari tinggal 5 cupak. Kan? Kalau baru lepas 1 Ramadan, baru kali 1. Kalau lepas 2 Ramadan, kali 2. 5 cupak kali 2 Ramadan, 10 cupak. Itulah yang dimaksudkan fidyah yang berganda tadi. Memberi fidyah kepada orang di luar kawasan. Boleh tak? Fidyah boleh diberikan kepada fakir dan miskin. Fidyah ni nak bagi kat siapa? Kepada fakir, miskin. Boleh tak nak bagi kat luar kawasan dan luar daerah kita? Boleh. Membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Ta'jilul fidyah. Boleh tak? Melakukan ta'jil, iaitu membayar fidyah sebelum bulan Ramadan, umpamanya bulan Rejab, tidak dibolehkan kerana belum masuk Ramadan lagi. Dibolehkan jika ta'jil fidyah dalam bulan Ramadan. Dia nak bayar siap-siap sebelum Ramadan, tak boleh. Fidyah untuk seorang sahaja. Contohnya, jika hari puasa yang ditinggalkan 10 hari, maka fidyah yang akan dikeluarkan ialah 10 mud beras. Betul? Kesemua 10 mud ini boleh diberikan kepada seorang miskin atau fakir. Dia nak abang macam ni. Boleh tak kalau fidyah dia 10 cupak beras, dia nak bagi kat seorang? Boleh tak? Boleh. Kalau fidyah puasa dia 80 mud beras, contoh 80 cupak beras, dia nak bagi kat seorang, boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, dah. Masalah yang seterusnya, satu fidyah dia nak bahagi 2. Hak secupak tadi, setengah cupak dia nak bagi kat orang miskin ni, setengah cupak lagi dia nak bagi kat orang miskin lain pula. Boleh tak? Yang tu tak boleh. Seorang miskin boleh menerima 1 cupak ataupun beberapa cupak, 30 cupak, 1 cupak, 10 cupak, 90 cupak, boleh. Walau bagaimanapun, 1 cupak fidyah tak boleh dibahagikan. Setengah satu kepada orang miskin ni, setengah lagi kepada orang miskin ni, tak boleh. Selesai tajuk fidyah, tajuk kafarah. Habis bab ni. Kita nak habis bab ni, kafarah. Syarat dikenakan. Kafarah dengan fidyah berbeza. Kafarah dengan fidyah berbeza. Fidyah bayaran 1 hari 1 cupak beras. Kafarah ialah denda. Antaranya kepada mereka yang berjimak siang hari Ramadan. Itu kafarah. Syarat untuk dikenakan kafarah, lelaki atau suami melakukan persetubuhan tersebut, syarat dia 2. 1, dengan sengaja dan dengan kerelaan hatinya. Yang kedua, sengaja memasukkan seluruh hasyafah kepala zakar atau kadar hasyafah. Orang yang tak ada hasyafah, dulu saya dah sebut pengajian yang sebelum ni, kalau zakar dia tak ada hasyafah, kadar hasyafah. Kalau kita kata hasyafah tu kadar dia 1 ruah jari ni, 1 ruah ni nampak ni yang pembahagi ni jari ni, pembahagi ni orang panggil ruah kan. Zakar orang lelaki-lelaki, minta maaf, zakar orang lelaki-lelaki dia ada macam topi keleda tu, itu hasyafah kan. Sebahagian orang dia tak ada hasyafah, topi tu dia tak ada, dia lurus je. Maka hasyafah dia macam mana? Hasyafah dia mesti dikira sekadar panjang hasyafah yang kebiasaannya lah, sebab hasyafah orang Afrika tak sama dengan hasyafah orang panjang hasyafah orang Cina.
Hasyafah orang Arab tak sama. Macam itulah perbezaan dia kan. Jadi pengajian sebelum ni kita dah bagi tahu mereka yang berjimak di siang hari Ramadan batal puasa kalau lelaki itu memasukkan sekadar hasyafah. Contoh, minta maaf ini contoh, ini zakar. Hasyafah takat ni lah hasyafah. Hak topi keledar ni. Kalau dia masukkan, dia tenggelamkan hasyafah ni walaupun tak keluar mani, batal puasa dia. Lelaki dan perempuan. Tapi kalau dia masukkan baru separuh hasyafah, puasa dia tak batal. Dan perempuan tadi dah batal. Puasa dia tak batal lagi kalau separuh. Okey, dah. Ni tajuk kafarah. Dia nak bagi tahu orang yang nak kena bayar kafarah ni, satu, sengaja dengan kerelaan hati. Yang kedua, memasukkan seluruh hasyafah ataupun kadar hasyafah ke dalam apa? Ke dalam kubul ataupun dubur, manusia ataupun binatang, lelaki ataupun perempuan, jantan ataupun betina binatang itu, hidup ataupun mati, sama ada keluar mani ataupun tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ni kita dah pernah bahas. Satu orang lelaki, dia masukkan zakar dia ke dalam kemaluan isterinya, batal puasa. Satu. Yang kedua, satu orang lelaki, dia masukkan zakarnya ke dalam dubur isterinya, batal puasa. Dua, keadaan kedua. Satu orang lelaki masukkan zakarnya ke dalam kubul bukan isterinya, berzina, batal puasa. Empat, satu orang lelaki memasukkan zakarnya ke dalam dubur bukan isterinya, batal puasa. Empat. Lima, satu orang lelaki memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain, batal puasanya. Lima. Enam, satu orang lelaki masukkan zakarnya ke dalam kemaluan binatang, batal puasanya. Jantan, binatang itu betina contohnya. Yang ketujuh, satu orang lelaki memasukkan zakarnya ke dalam kemaluan binatang jantan. Tadi kemaluan binatang betina, batal puasa. Kemaluan binatang jantan pun batal puasa. Tujuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tujuh. Apa lagi? Satu orang lelaki yang keadaan ke-8 memasukkan zakarnya ke dalam kubul wanita mati, batal puasanya. Satu orang lelaki memasukkan zakarnya ke dalam dubur wanita yang telah mati, batal puasanya. Macam itulah tuan-tuan boleh tengok ni, tuan-tuan boleh buat contoh kesalahan tadi ni. Okey. Nombor 2, masalah yang kedua, kafarah hanya ke atas suami ataupun lelaki. Kalau berzina, diguna ayat lelaki lah, bukan suami kan. Kafarah wajib ke atas lelaki. Perempuan ataupun isteri tidak dikenakan kafarah tetapi wajib qada. Wajib qada. Kafarah hanya untuk jimak pada waktu siang bulan Ramadan. Maksudnya siapa yang berjimak, suami isteri ataupun berzina pada malam bulan Ramadan, maka tak wajib kafarah, siang saja. Okey, kalau satu hari dia berjimak dengan isteri dia 3 kali, adakah kafarah itu bertambah dan berganda? Ijma' bukan jimak, ijma' mengatakan sesiapa yang jimak, dua tak sama. Ijma' mengatakan sesiapa yang jimak pada waktu siang Ramadan, dia dikenakan kafarah. Jika dia melakukan pada hari yang lain, maka dia dikenakan kafarah yang lain. Itu kafarah lain pula, hari lain. Yang tu memang hari lain, kafarah lain lah. Tapi kalau dia berkali-kali dalam hari yang sama, tidak ada ganda kafarah itu. Keadaan yang tidak dikenakan kafarah, orang yang bersetubuh dengan zon. Dia sangka, zon ni sangkaan yang lebih tinggi daripada syak, 70%. Itu orang panggil zon. Dia sangka malam masih ada, rupanya subuh masuk dah. Ataupun dia syak 50-50, adakah malam masih ada? Nombor 3, dia zon dengan ijtihad bahawa matahari telah masuk, yang menunjukkan sudah masuk waktu berbuka puasa. Maksudnya dah maghrib. Tetapi sebenarnya masih siang. Lepas ni semua tak kena kafarah.
Masalah yang keenam, batal puasa tapi tidak ada kafarah. Apa dia ni? Orang yang dimasukkan hasyafah ke dalam kubulnya, iaitu perempuan, atau duburnya, iaitu lelaki atau perempuan, batal puasanya tapi tidak dikenakan kafarah. Orang perempuan yang dimasukkan ke dalam kubul atau duburnya zakar, batal puasa, wajib qada tapi tak wajib kafarah. Orang laki-laki yang dimasukkan ke dalam duburnya, batal puasa, wajib qada tapi tak wajib kafarah. Okey. Nombor 7, kafarah melakukan jima' pada siang hari dalam bulan Ramadan. Turutan kafarah bagi orang yang jima' pada siang hari bulan Ramadan adalah seperti berikut. Ni. Ada orang sengaja dia tak bayar kafarah ni. Siapa yang berjima' siang hari bulan Ramadan, maka kafarah dia ialah nombor 1. Ikut turutan ke tak ikut turutan? Kita tengok. Nombor 1, membebaskan hamba perempuan yang beriman. Jika tak mampu atau tidak ada, dia kena puasa. Hamba memang tak ada puasa 60 hari. Berturut-turut 60 hari. Kalau tak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Satu orang, satu cupak. Iaitu 650 gram seorang. Hak ni hak satu, hak di sini 650 gram seorang. 60 fakir miskin. Kafarah tuan-tuan, kena bayar. Ikut turutan ke pilih ustaz? Kafarah dilaksanakan secara berturutan. Oleh itu wajib terlebih dahulu memerdekakan. Jika tidak mampu maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu wajib beri makan 60 orang miskin. Yang terakhir, berapa mud untuk seorang miskin? Kafarah membayar sebanyak 60 mud akan diberikan kepada orang miskin. Setiap orang akan mendapat 1 mud, sama ada ia beras, gandum, kismis, kurma dan lain-lain. Kafarah membayar sebanyak 60 mud. 60 mud. Seorang 1 mud. 60 orang. Mesti 60 orang miskin. Mesti 60 orang miskin. Setiap orang dapat 1 mud. Sama ada beras, gandum, kismis, kurma dan lain-lain. Makanan ruji. Penduduk setempat kita beras lah kan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam.